Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini cikgu sambung tajuk 9.6 iaitu gizi seimbang. Baik. So sebelum ni mesti awak pernah dengar perkataan gizi seimbang. Maksudnya kita mengambil makanan dengan mengikut kuantiti 7 kelas makanan yang telah ditetapkan. Okey, so kita tengok dekat sini nilai tenaga dalam sampel makanan. Gizi seimbang merujuk kepada gizi yang mengandungi kesemua 7 kelas makanan. Bermaksud dalam makanan yang awak ambil, hidangan yang awak ambil, mesti ada semua 7 kelas makanan. Baru kita kata ianya seimbang, tetapi dalam kadar yang betul dan kuantiti yang seimbang mengikut keperluan individu supaya kesihatan yang optimum dapat dipelihara. Okay, apa dia 7 kelas makanan tu? Karbohidrat, lipid, protein, vitamin, garam, mineral dan serat dan juga air. Okay. Maksud dia mengikut keperluan individu, kita tengok saiz badan dia macam mana, pekerjaan dia macam mana, aktiviti seharian dia macam mana. Okay. Bila kita banyak melakukan aktiviti seharian, kita kerja kita adalah kerja yang berat, kena angkat barang, kena bergerak, dalam jarak yang jauh, biasanya memerlukan lebih banyak tenaga. Bila perlukan lebih banyak tenaga bermaksud memerlukan lebih banyak makanan, nutrien. Okey. Baik. So kalau kita kerja kita berat tapi makan kita sikit, dia mungkin akan menyebabkan kita kekurangan nutrien. Simptom-simptom dia mungkin kita akan jadi lemah, tak larat nak melakukan sesuatu kerja. Kemungkinan juga nutrien juga boleh menyebabkan kita kekurangan nutrien boleh menyebabkan kita jatuh sakit. Kita tengok dekat sini nilai tenaga. So hari ni sebenarnya kita nak belajar tentang nilai tenaga dalam sesuatu makanan ya. Nilai tenaga ialah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dioksidakan dengan lengkap. Maksud dioksidakan dengan lengkap ni, bila kita makanan kan biasanya kita dengar perkataan bakar kalori kan. Maksudnya dekat sini makanan dioksidakan. Bila kita bakar sesuatu makanan tu, kita panggil dia makanan yang dioksidakan dengan lengkap. Nilai tenaga yang dalam makanan boleh diukur dalam bentuk tenaga haba. Kalau kita buat eksperimen, nilai tenaga dalam makanan kita boleh ukur dalam bentuk tenaga haba, iaitu dalam unit kilojoule per gram. Unit lain bagi tenaga haba ialah kalori. Tak kisah nak guna yang mana, kilojoule per gram boleh, kalori pun boleh. Itu adalah unit bagi tenaga. 1 kalori atau 42.2 joule ditakdirkan sebagai kuantiti tenaga haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram air sebanyak 1 darjah Celsius pada tekanan 1 atmosfera. Ini adalah maksud 1 kalori atau 4.2 joule. Yang atas ni tadi ni definisi nilai tenaga. Yang ini definisi untuk 1 kalori atau 4.2 joule. So ini pula ialah cara untuk mengira nilai tenaga makanan. Jisim air berapa gram kita guna. Lepas tu darab dengan 4.2 joule. Darab dengan peningkatan suhu air. Kita akan lihat suhu awal dan suhu akhir. Berapa peningkatan dia. Kalau peningkatan dia 4 darjah Celsius, kita letak 4. Bahagi dengan jisim sampel makanan per gram. Jisim sampel makanan dalam gram. Darab dengan 1000. So formula ni kena ingat. Kalau dalam soalan minta kita kira nilai tenaga makanan, kita akan gunakan formula ni. Ini adalah salah satu eksperimen eksperimen untuk mengkaji nilai tenaga dalam sampel makanan. So dekat sini dia kata apakah sampel makanan yang mempunyai nilai tenaga paling tinggi. Ini penyataan masalah dia. Maksudnya kita ada beberapa jenis makanan, kita nak kaji nilai tenaga dia. So hipotesis dia ialah kacang tanah mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi berbanding kacang gajus. Maksudnya dia nak compare nilai tenaga kacang tanah dengan kacang gajus. So pemboleh ubah dia dimanipulasikan ialah jenis sampel makanan. Itulah tadi kacang tanah dan juga kacang gajus.
Okay, bergerak balas nilai tenaga sampel makanan. Okay, selepas dia dah buat kira-kira, dia akan tahu nilai tenaga makanan. Okay, dan yang dimalaikan ialah jisim air. Jisim air mesti sama. Kalau tak sama, nanti keputusan dia tak valid. Okey, ini ialah bahan-bahan yang digunakan: air suling, sampel kacang, sampel makanan, kapas dan plastisin. Radas je, okey, kaki retort berserta pengapit, termometer, tabung didih, jarum panjang, penimbang elektronik, penghadang silinder penyukat dan tenunu Bunsen. So, ini adalah bagaimana kita nak set up alat dan radas. Okay, so kita nampak kat sini ada air dalam ni. Okay, ada termometer sebab kita nak nak catat suhu awal dan suhu air akhir air. Okay, ini ada sampel makanan yang kita bakar. Okay, daripada pembakaran ni, haba daripada pembakaran ni akan diserap oleh air di dalam tabung didih ni. Nanti dia punya suhu air tu akan meningkat lah. Lagi banyak peningkatan suhu air tu bermaksud lebih banyak tenaga dalam sampel makanan tu. Apa-apa pun kita kena buat dulu pengiraan dia untuk compare lah kacang gajus atau kacang tanah yang lebih tinggi dia punya nilai tenaga. Okay, ni yang dimaksud ni. Satu pembakaran lengkap. Kita dah bakar sampailah tak ada, api ni dah tak menyala. Okay, dan kita tengok suhu akhir air dan kita akan kira lah menggunakan formula tadi. Okay. So, nanti dalam keputusan kita kena catat kat sini berapa gram makanan. Okay, mungkin kacang gajus 5 gram. Kacang tanah mungkin 3 gram, tak sama kan. So, nanti pengiraan kita tu mesti based on maklumat ni. Suhu awal air katakan ni 28. Yang suhu akhir air bagi kacang gajus katakanlah 30. Kacang tanah 38 katakan. Okey, ni kenaikan suhu ni ialah suhu akhir tolak dengan suhu awal air. Okey, yang ni pertambahan dia 2 darjah Celsius. Okey, kacang tanah ialah 10. Nilai tenaga. Okey, macam ni nak kira nilai tenaga? Kita guna formula yang formula ni. Formula ni. Okey, kita ada ni ialah katalah jisim air yang kita tetapkan dalam eksperimen ni ialah 20 ml. So, kita gunalah 20 darab 4.2 darab dengan peningkatan suhu air. Okey, ni untuk kacang gajus Kacang gajus kata darab 2 bahagi dengan jisim sampel makanan dalam gram. Okey, 5 darab dengan 1000. So, nanti awak akan dapat jawapannya dalam unit kilojoule per gram. Okay, sebab kalau joule per gram kita tak darab dengan 1000. Kalau kilojoule per gram ni yang kita darab dengan 1000 ni. Okay, baik. So, begitu jugalah dengan kacang tanah. Kita tukarkan dia punya dia punya ni berapa gram makanan dia and berapa peningkatan suhu air. Kita tukar kat situ and then kita kira balik dan kita akan dapat nilai tenaga bagi kacang tanah. So, kita bolehlah letak dekat sini berapa nilai dia. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kandungan vitamin C dalam jus buah-buahan atau sayur-sayuran. Okay, kandungan nutrien dalam makanan yang berlainan adalah berbeza-beza. Okay, misalnya kandungan vitamin C dalam buah-buahan dan sayur-sayuran juga adalah berbeza. Okay, kalau vitamin C kita tak boleh ukur menggunakan cara tadi. Okay, cara pembakaran lengkap tadi, pembakaran makanan dioksidakan cara lengkap tadi. So, tadi kita guna cara yang lain iaitu kita guna DCPIP. Itu kita tengok dekat sini ya. Jus buah atau jus sayur manakah yang mengandungi kandungan vitamin C paling tinggi? So, dalam eksperimen ni kita nak tahu yang mana mempunyai vitamin C paling tinggi. Dia kata dekat sini jus oren. Hipotesis, jus oren mempunyai kandungan vitamin C yang paling tinggi. Dia kata jus oren lebih tinggi berbanding jus limau nipis dan jus lobak merah. Okey, so kita tengok pemboleh ubah dia dimanipulasikan ialah jenis jus buah dan jus sayur. Okey, sebab kita menggunakan
sampel kita apa. Okey, tumbuhan jus apa yang kita guna. Bergerak balas ialah isi padu jus buah dan jus sayur yang diperlukan untuk melunturkan DCPIP. Okey, yang ketiga dimalarkan kepekatan larutan DCPIP dan kepekatan larutan asid askorbik. So, kepekatan larutan DCPIP dan kepekatan larutan asid askorbik ni mesti sama untuk kita lunturkan. Untuk kita buat ni, untuk lunturkan DCPIP. Okay, sebab kalau tak sama, so nanti tak valid lah. Sebab kita nak dapatkan berapa isi padu jus buah yang tepat lah untuk melunturkan larutan DCPIP tu. Okay. Okay, ini adalah bahan, radas. Okay, ini adalah cara dia. So, kita ada tube spesimen. Dalam ni ada larutan DCPIP. Larutan DCPIP ni dia warna macam color blue purple sikit lah. Okay. So, dalam ni ada asid askorbik. Okay. Asid askorbik ni kita akan titiskan titik demi titik dekat dalam larutan DCPIP. Jarum ni mesti terendam dalam larutan DCPIP ya. Sebab kita tak nak nanti asid askorbik tu dioksidakan oleh oksigen. Okey, lepas tu kita titikkan. Lepas tu goyang sikit, kacau sikit. Sampailah dia luntur. Lepas tu kita bacalah berapa ml asid askorbik yang digunakan untuk melunturkan larutan DCPIP. Okey, lepas tu untuk 0.1 tu untuk yang tu untuk asid askorbik. Nanti kita akan buat pula ganti asid askorbik tu dengan jus oren, jus limau nipis dan jus lobak merah. Okey. Dan lepas tu kita akan carilah. Ini adalah formula untuk mencari peratus vitamin C. Ini pula peratus untuk mencari kepekatan vitamin C. Okey. So kalau kita dapat buat eksperimen, so kita dapatlah lihat dia punya kita bolehlah ada keputusan. Okey, lebih senang untuk kita buat kira-kira. Okey. Baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kemerosotan kandungan vitamin C ialah suhu. Okey, bermaksud oleh itu buah-buahan atau sayur-sayuran perlu disimpan pada julat suhu yang sesuai supaya kandungan vitamin C dapat dipelihara. Okey, maksudnya suhu ni main peranan lah. Kalau kita simpan dalam peti ais, macam mana? Adakah suhu yang tinggi akan merosotkan kandungan vitamin C ataupun pada suhu bilik yang akan merosotkan vitamin C. Kita ada juga eksperimen untuk mengkaji lah. Okey, mengkaji kesan suhu terhadap kandungan vitamin C dalam jus oren. Okey, yang ni dia asingkan, maksudnya dia kaji menggunakan buah oren dekat dalam peti ais yang diletak dalam peti ais dengan buah oren yang disimpan di suhu bilik. Okey. Okey, pengubahsuaian diet bagi individu tertentu. Gizi seimbang bagi setiap individu berubah mengikut gaya hidup, keadaan kesihatan dan keperluan nutrien. Okey, mengikut gaya hidup, keadaan kesihatan dan keperluan nutrien khusus masing-masing. Setiap individu perlu membuat pilihan bijak berdasarkan panduan pemakanan. Contohnya cadangan keperluan nutrien boleh berpandukan kepada pinggan sihat Malaysia. Okay, pinggan sihat Malaysia ni biasanya dia punya slogan dia suku-suku separuh. Kita makan suku-suku separuh. Yang suku tu ialah karbohidrat, protein. Okay, biasanya nasi dengan lauk kita tu suku. Yang separuh tu adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Okay. Pengambilan makanan berlebihan yang juga kaya dengan lemak tepu boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti obesiti dan penyakit kardiovaskular. Penyakit kardiovaskular tu adalah penyakit yang ada kaitan dengan jantung. Okey, kejayaan milenial. Kalau dekat hospital kita ada pakar pemakanan. Okey, pakar pemakanan ialah pakar dalam bidang nutrisi yang boleh memberi nasihat, pakar mengenai diet yang sesuai bagi individu tersebut. Orang yang ada kencing manis, orang yang ada darah tinggi boleh jumpa pakar pemakanan untuk diberi nasihat. Okey,
hidangan-hidangan yang sesuai untuk mereka yang ada masalah kencing manis ataupun darah tinggi, ya. Okey, punca obesiti. Obesiti disebabkan oleh penyimpanan lemak berlebihan akibat ketidakseimbangan pengambilan makanan dan penggunaan tenaga. Makan banyak, okey, makan makanan yang banyak termasuk terutamanya lemak, karbohidrat, ya. Lepas tu dia kurang bekerja. Okey, so bila kita ambil makanan tak sama, macam tak sesuai dengan kerja yang kita buat. So kerja kita tu terlalu sikit, itu yang menyebabkan penyimpanan lemak berlebihan dalam badan yang menyebabkan seseorang itu mengalami obesiti. So kesan obesiti ini, individu yang obes perlu mengurangkan pengambilan karbohidrat dan lemak serta meningkatkan pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Sekiranya tidak, diet yang mengandungi lemak tepu berlebihan dan kolesterol yang tinggi mungkin menyebabkan diabetes melitus. Untuk orang yang ada obesiti ni, boleh menyumbang kepada masalah diabetes serta pelbagai penyakit kardiovaskular. Penyakit-penyakit berkaitan dengan jantung seperti aterosklerosis dan hipertensi yang seterusnya membawa kepada serangan jantung ataupun nama lain dia penginfarkan miokardium atau stroke jika tidak dirawat. Okey, maksud aterosklerosis itu maksudnya kita punya arteri tersumbat dengan lemak, okey. Lepas tu hipertensi tu menyebabkan tekanan darah kita meningkat, okay, yang boleh membawa kepada serangan jantung dan stroke. Okey. Penghidap kanser yang sedang menjalani rawatan kanser perlu mengubah suai diet supaya memperoleh tenaga yang mencukupi, mengurangkan risiko jangkitan serta sembuh dengan lebih cepat. Okey, itu saja untuk tajuk gizi seimbang untuk hari ini. So nanti sebarang masalah jika tak faham ke boleh PM cikgu. Okey. Dan jangan lupa nanti isikan kehadiran dalam Google Form yang cikgu dah sediakan di bahagian note. Ada dekat bahagian note, nanti awak tengok. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.